kalangan haiwan tuan-tuan, di alam haiwan yang mereka juga turut berpuasa. Siapa dia yang berpuasa kerana cantik di alam haiwan? Ular. Ular termasuk binatang yang berpuasa kerana nak cantik. Ni setahun, saya tak pasti berapa kali, tapi ular akan mengalami suatu proses pengelupasan kulit. Daripada kulit yang lama, dia akan bertukar kepada kulit yang baru, dan proses pengelupasan kulit itu memerlukan ular bertapa, berpuasa dalam satu tempoh tertentu. Masa dia duduk dalam sarang dia itu, ataupun dia duduk di tempat persembunyian dia, walaupun ketika itu tikus mondok, gemuk-gemuk bergamai berlari di depan dia, tuan-tuan, dia relax saja. Jaga, aku tahan, aku puasa. Sampai masa jaga, ular akan smackdown yang ada depan dia. Tapi dalam tempoh dia berpantang itu, tak ada heran. Puasa, ular cukup bertahan dengan puasa. Sebab dia berpuasa untuk tujuan kecantikan. Bila dah bersalin kulit, dia akan bertukar kulit yang baru dengan kilatan kulit yang lebih hebat. Shining dia lebih bersinar daripada sebelum itu. Cuma saya tak pasti coraknya berbeza atau tidak. Tapi ular berpuasa demi kecantikan tubuh. Dan ada juga yang berpuasa, ular di kalangan keluarga ular yang berpuasa, tapi bukan semakin baik, menjadi semakin ganas. Itulah keluarga anaconda. Yang kalau orang berpuasa, biasa-biasa makan, relax saja, tapi waktu sungkai hentam berhabis. Ayah ni geng puasa anaconda. Tonton tengok cerita The Blood Orchid. Apa? Sequel anaconda tu kan? Yang satu siri yang orang pergi ke hutan Amazon, kononnya nak cari suatu spesies orchid yang boleh melanjutkan usia manusia, tak pandai-pandai tua dan tak pandai mati. Rupa-rupanya blood orchid itu berada di kawasan yang dikepung oleh anaconda pun. Rupa-rupanya diorang pergi tak kena timing, pai tarikh tu tak kena, pergi pada masa anaconda sedang bertapa, berpuasa untuk bersalin kulit. Habis saja tempoh dia tuan-tuan, bertukar sudah, anaconda menjadi ganas. Satu persatu saintis dan juga doktor-doktor kajian tersebut dibunuh oleh anaconda. Ada kaitan dengan apa yang kita bincang. So, kalau tuan-tuan berpuasa hanya untuk cantik, pesan kepada bini yang nak payahlah kau puasa. Tak ada beza kau sama ular. Tapi kalau mau langsing juga saya kongsikan pada malam ini. Tak payah susah-susah kakak. Kakak beli saja produk Kak Pun. Ini. Kita di tag. Tapi bila jumpa dengan kawan dia ada suggest satu. Kita semulakan semua. Encik desas-desus. Oh, pernah tak boleh bang? Sekali. Saya nak risau sebab dah banyak produk saya cari kat pekan Rabu, pekan Khamis, pekan Jumaat, pekan Sabtu, Ahad, tak ada produk yang boleh membuatkan saya jadi cantik. Tapi saya jumpa dengan kawan dia ada suggest satu produk. Dia kata bagus produk ni, tapi dia payah. Percaya lah kata Kak Pun. Produk Kak Pun memang terjamin berkesan. Memang boleh mencantikkan diri. Kak Pun pakai produk Kak Pun. Meletup. Terjamin memang berkesan. Di sini Kak Pun ingin memberitahu ada satu testimoni dari seorang pengguna produk Kak Pun. Dan inilah wajahnya sebelum. Ini sebelum guna produk Kak Pun. Dan ini tak hasil
ucapkan terima kasih Suara jantan. saya kerana mempromosikan produk Kak Mun. Saya rasa terima kasih saya kepada Kak Mun. Comel tak Kak Mun? Comel. Terima kasih. Tuan-tuan, kalau sekadar Muslim mau comel tak payahlah. Kalau jadikan tujuan puasa ni untuk nak comel, nak cantik, makan produk Kak Pun cukup. Dia bahasan tolong beli banyak-banyak, letak di panika. Kalau sekadar itu tujuan kita berpuasa. Ada orang berpuasa tuan-tuan, dia bilang inilah bulan, masa dan ketiganya untuk jadi kaya. Dengan cara apa? Dengan cara dia masuk dalam senarai penjual-penjual di bazar Ramadan. Tuan-tuan, dalam bulan puasa ni orang yang tak pernah berniaga, yang tak pernah masak pun, dia mau berjual. So macam-macam yang ada di Tawau ini bila masuk bazar Ramadan. Tambah pula tahun ni makin bertambah bazar tuan-tuan. Selain pada Fujimat depan MPT, RM500 sebulan, RM200 sebulan. Dekat Fujimat sekitar 170 ke 180 sewa tapak sebulan. Mana lagi? Hilltop, saya tak sempat temu ramai. Yang tapak baru sekarang ini tuan-tuan, tapak baru di Kompleks Sukan dengan nilai RM120 sebulan. Selebihnya lagi di Taman Semarang. Orang sibuk berjual sebab dia nampak ini peluang. Berniaga 1 bulan tapi boleh cover, boleh generate profit, keuntungan hingga sampai setahun dengan berniaga. So dia lihat Ramadan inilah peluang untuk berniaga. Kita tengok rakan-rakan di bank, masa ni dia sibuk promote loan, sempena nak raya, promote loan dan sebagainya untuk tarik customer. Sebab dia tahu ramai orang akan gunakan duit pada saat dan ketika ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada yang lihat Ramadan ini sebagai satu bulan yang membebankan. Dia kata tak lama dah datanglah isteri aku. Datang sudah isteri aku, ubat pun belum habis makan lagi, datang pula isteri dia. Awal-awal lagi dia sudah set dalam kepala dia, puasa ini akan makin menyulitkan kesihatan tubuhnya. Bahkan ada yang lebih teruk lagi tuan-tuan, sejarah yang pernah berlaku di dunia, yang berlaku pada tahun 1961. Nama Presiden Tunisia yang pertama ini Habib Bourguiba. Habib Bourguiba ni orang Islam. Dia percaya dengan Islam, agama dia Islam, nama pun nama Islam. Tapi sewaktu dia menjawat jawatan Presiden negara Tunisia, dia keluarkan satu pekeliling kepada seluruh penjawat awam dan kaki tangan kerajaan yang kerja di federal, yang kerja di state Tunisia ketika itu, diarahkan kepada seluruh kaki tangan ni, kamu jangan puasa. Tak dibenarkan kepada pekerja awam dia untuk berpuasa, sebab dia melihat gara-gara puasa lah bilang kamu ni mandom bila ke pejabat. Kamu jadi pasif, tidak aktif seperti mana bulan-bulan biasa. Pergi kerja, gaduh nak balik awal. Sebab apa? Nak beli bazar Ramadan, nak balik nanti jalan jam lah, itu inilah dan sebagainya. Kamu jadikan alasan. Kalau masuk meeting pun masing-masing kasi cepat habis meeting, tak mau nak bincang selumat-lumatnya, dia bilang. Akhirnya kalau beginilah gaya kamu, dia bilang produktiviti negara Tunisia akan jatuh, akan hancur. Kita tak akan maju sampai bila-bila kalau begini gaya kamu ketika Ramadan. Maka dia bilang dia melihat puasa itu jadi penyebab kepada rakyat Tunisia untuk tidak produktif ketika Ramadan. Maka diambil langkah mudah untuk mengharamkan kepada seluruh penduduk Tunisia, khasnya yang beragama Islam, dari kalangan penjawat awam tidak dibenarkan berpuasa ketika Ramadan. Bahkan dalam sejarah mencatatkan dia betul-betul nekat dan nak tunjukkan kesungguhan. Dia ini, Habib Bourguiba, kumpul seluruh menteri kabinet dia, buat satu siaran langsung, berkumpul di hotel. Waktu itu makan tengah hari tuan-tuan, dia panggil stesen TV untuk rakam siaran langsung itu dan pancarkan.
ke seluruh negara. Kau tengok kami betul-betul mengotakan apa yang kami kata. Apa yang aku sebut hari itu, kata jangan puasa, kau tengok kami dulu yang tak, kami dulu yang makan. Ini pernah berlaku tuan-tuan, sebab mereka melihat Ramadan ini suatu bulan yang menyeksakan, yang membebankan. Dah tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh pula bersama-sama dengan isteri. Lepas tu kena lagi meneruskan kerja, kena sembahyang lagi. Kalau tidur pun tak boleh tidur berhabis, kena jaga juga untuk jaga sembahyang. So dia lihat suatu benda yang menyulitkan. Balik rumah sungkai, nanti lepas maghrib sembahyang pula di masjid, sembahyang isya, sembahyang tarawih lagi tambah sampai 20 rakaat. Dia kata aduin, amban nak ketahanan kalau begini, kalau terus sembahyang. Dah lah puasa makan tak cukup itu ini, nanti raya pula, raya kena bagi duit raya lagi pada anak-anak buah. Tak tahan lagi. Last kali dia nampak Ramadan ni suatu bulan yang cukup menyusahkan, yang cukup membebankan. Sebab apa? Mereka salah melihat Ramadan. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok manusia yang salah sudut pandangan kita terhadap Ramadan. Ini poin saya yang pertama. Betulkan balik persepsi kita terhadap puasa. Betulkan balik sudut pandangan kita terhadap Ramadan. Jangan kita anggap dia menyusahkan, jangan kita anggap dia bulan yang menyulitkan kehidupan kita, tidak. Tapi dia adalah anugerah Allah yang cukup istimewa kepada kita semua. Bukti dia, pada bulan Ramadan lah bulan momentum pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Bukan sekadar momentum biasa, tetapi bonus yang Tuhan tak pernah beri pada kesempatan yang lain. Antara hadis-hadis sahih yang membincangkan tentang bonus pahala daripada Allah khusus kepada orang yang berpuasa, antaranya ialah la khalufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Adapun bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi